Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, atau kama qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bacaan kita At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karangan Al-Imam An-Nawawi, tentang adab berinteraksi dengan Al-Quran. Dan bukanlah maksudnya bila kita baca kitab ni kita pun tak pernah baca Quran. Dah selama ni dah mengaji, dah baca Al-Quran, dan kita dah belajar juga banyak-banyak adab, maknanya ustaz-ustaz, guru-guru yang lain dah ajarkan. Namun Imam Nawawi kongsikan tulisan ini. Dan menariknya, selepas kita dah bincang 3 bab, dan yang terakhir kalau ingat lagi yang kita sebut isu isu daging ulama beracun, yang kita sebut maknanya kita pesankan sama kita, maknanya pentingnya untuk berhati-hati bila menyentuh isu apa yang ulama-ulama dahulu cakap dan pandang, dan supaya kita berlapang dada dan meletakkan kedudukan kita sebagai penuntut ilmu yang sentiasa menjaga adabnya. Barangkali kita pun sedar, maknanya banyak benda kita tak tahu lagi. Kita pun tak boleh nak claim kata aku dah tahu semua benda, memang confirm ustaz tu salah. Tu kena hati-hati. Itu kena hati-hati. Dan rasanya kita belajar banyak kot, maknanya dalam hidup kita terlalu banyak keadaan-keadaan kita ingat kita betul, lepas tu kemudian baru kita tahu, aku silap rupanya. Jadi akan ada 2 perbezaan, sama ada orang yang mengaku atau dia tak mengaku. Yang merendah diri mengetahui bahawa dia silap dan dia mengaku kesilapan dia, dia jumpa, dia minta maaf dan seumpamanya. Dan itulah yang kita minta Allah berikan kerendahan hati, dalam apa saja yang kita lakukan, berbanding Allah uji pula hati kita keras. Dah buat silap tak mengaku. Dah Allah tunjukkan ni salah ni. Kita percaya juga yang tu, kita tak nak mengaku silap walaupun kita tahu kita salah. Jadi sebabkan kita belajar sentiasa daripada kesilapan, kita juga merendah diri di hadapan perkara-perkara yang mungkin kita tak faham lagi dan tak jelas, dan serahkan urusan-urusan yang sulit, rumit, maknanya isu-isu fiqh, isu-isu akidah ke apa semua, serahkan urusan tu kepada para ulama untuk bincangkan. Jadi kita pergi kepada asas, kita jaga amal kita jaga keikhlasan kita. Kita jaga keikhlasan kita, kita teruskan usaha dan kita minta pada Allah, ya Allah terimalah usahaku walaupun sekecil apa yang ada. Minta doa. Jadi bab yang keempat Imam Nawawi letak, biasa bab-bab mengajar Quran, belajar Quran ni, biasa kita duk fikir bab adab lah. Bab adab. Adab ni biasa kita fokus kat pelajar ke guru? Bab adab ni biasa pelajar ke guru? Kalau biasa kita cakap biasalah. Kalau guru itu dia cakap guru dulu. Tapi biasa kalau maknanya saya selalu dengar dulu belajar kat mana-mana, mesti orang akan cakap maknanya apa adab murid dengan guru kan. Maknanya murid kalau dengan guru macam mana adab. Tapi Imam Nawawi, sebab tu abang highlightkan guru dulu, sebab Imam Nawawi sebut guru dulu. Imam Nawawi sebutkan bab yang keempat, adab muallimil Quran wa muta'allimih, adab guru Al-Quran dan pelajar Al-Quran. Unik. Highlight adab guru dulu. Kenapa kena guru pula jadi perhatian tu? Kita akan nampak satu persatu. Seolah-olah Imam Nawawi juga mungkin dia nampak pada zaman dia, apabila selalu sangat perhatian tu diberikan kepada isu anak murid beradab, lepas tu guru pun ikut suka dia pula bila mengajar. Dia tak fikir pula macam mana perasaan anak murid. Dia tak fikir pula macam mana sepatutnya bila dia ajar tu dia ada perkara-perkara yang dia perlu beri perhatian.
Alih-alih guru-guru bila mengajar ikut suka dia, faham ke tak faham dia tak kisah, janji dia habis bercakap. Okey, lajak tak lajak, langgar isyak ke langgar apa, dia langgar lah. Sebab apa? Sebab dia guru. Okey, dia gunakan idea tu, maknanya seolah-olah macam dia ada kuasa hebat sikit ekstra. Okey, jadilah banyak keadaan-keadaan kita nampak sendiri berlaku sekeliling kita. Sebabkan dia guru, jadi dia rasa dia boleh buat apa dia nak, tapi rupanya tidak. Okey, ada banyak perkara yang dia juga perlu beri perhatian. Sebagaimana kita akan nampak banyak hadis-hadis Nabi beri perhatian bagaimana keadaan orang sekeliling, baru dia bagi tahu apa yang perlu diberitahu. Kat orang macam ni kena cakap pendek, jangan cakap panjang. Nabi cakap pendek je. Dekat orang macam ni kena explain, Nabi explain. Dekat orang macam ni tak boleh marah terus, kena sabar dulu. Dekat orang macam ni Nabi marah terus. Jadi Nabi sendiri memberikan contoh-contoh kepada kita bahawa dia sendiri mengambil kira siapa orang-orang yang berada di hadapannya, baru dia berikan respon, tunjukkan cara. Kita bayangkan, ingatkan kalau dah dia Nabi, biarlah dia buat apa dia nak, sebab ketika je kita ikutlah apa dia cakap kan. Tapi tak, rupanya sebaliknya. Jadi Imam Nawawi gambarkan kepada kita adab yang pertama, adab muallim yang mengajar, wa muta'allimihi, bau pelajar. Saya bila baca tajuk saja kita dah terasa lah, sebab selama ni kita duk fokus apa ni, tak apa sekarang aku yang kat depan ni aku boleh buat apa aku nak lah kan. Oh tak boleh. Tak boleh. Okey. Hadzal bab minal ma'al babaini ba'dahu, kata Imam Nawawi, bab ni dengan dua bab seterusnya adalah fokus utama kitab ni. Bab ni dengan dua bab seterusnya maksudul kitab, hiya maksudul kitab wa huwa tawilun muntashir. Pembincangan dia panjang. Kalau dia detail ke hatu-hatu panjang. Okay, Imam Nawawi detailkan perkara ni, perbincangan adab-adab ni di muqaddimah kitab Al-Majmu'. Syarah Al-Muhaddab, muqaddimah dia sampai 1 jilid tebal. Lagi tebal, memang jauh lebih tebal daripada ni. Yang ni dia cakap apa? Wa ana ushiru ila maqasidihi mukhtasaratan. Adapun dalam kitab ni aku sebutkan poin-poin dia ringkas. Ini tara ni pun dia cakap ringkas. Tara ni pun kita ringkas. Ini saya baca seorang-seorang tidur. Okey, ini pun dia kata ringkas. Makna apa? Makna yang asal dia lagi tebal. Dan aku ringkaskan ikut bab-bab. Tujuan dia apa? Liyashula hifdhuhu wa dhabtuhu insya-Allah. Nak mudahkan orang hafal, nak mudahkan orang ingat. Okey. Setakat yang kita baca 3 bab pertama, ada siapa-siapa ingat apa-apa? Jangan tanya. Buat kuih, buat exam, fail belaka. Okey. So, paling tidak adalah kot bila buat apa-apa ke mengaji Quran, terlintas balik ke pernah dengar dan sekiannya. Okay, tapi nak ingat semua, susah. Tapi Imam Nawawi cakap, paling tidak kita tahulah niat Imam Nawawi nak ianya dihafal, diingati pesan-pesannya. Fasal ataupun bab yang pertama Imam Nawawi letak tentang isu ikhlas. Okay, fi ikhlasil mukri'i wal qari'. Mukri', qari'. Bahasa Arab dia mukri', orang yang mengajarkan membaca. Qari', orang yang belajar membaca. Orang yang membaca tu qari'. Okay. Dia bagi tahu, saya bacakan juga teks Arab dia supaya kita biasalah dengan perkataan-perkataan bahasa Arab. Okay, dan kita rasa dekat, okay, dengan para ulama, dengan bahasa asal yang mereka tulis sambil saya terjemah. Jadi supaya kita tak rasa canggung lah dengan perkataan-perkataan tersebut. Jadi saya sebut awalu ma yanbaghi lil mukri'i wal qari', perkara yang penting yang awal bagi yang mengajar, yang belajar, mesti ada apa? Ayaksida bidzalika wajh Allah Ta'ala. Letakkan matlamat tujuan belajar Quran, ajar Al-Quran. Ingat yang mengajar pun kena ikhlas. Letakkan tujuan matlamat bila mengajar, aku buat ni kerana Allah. Okay, walaupun sambil buat tu ada upah ke, ada bayaran ke, dan seumpamanya itu tak bercanggah. Itu tak bercanggah, tapi tujuan utama, matlamat yang paling hujung sekali, kerana Allah. Okay, tak ada sebab lain, tak ada tujuan lain. Imam Nawawi nukilkan ayat Quran kalau Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
Okay, mereka semua tu diperintahkan hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Okay, melaksanakan agama hunafa'a. Selalu dengar ada orang nama Hanif kan? Hanif. Nama Hanif ni, so dia punya kata ganda dia hunafa. Maksud Hanif adalah lurus. Okay, lurus, teguh. Ada yang berpandangan maksud Hanif kat sini maknanya cenderung kepada kebenaran dan menjauhi kesesatan, kesalahan. Jadi orang-orang kita semua ni, apa yang Allah perintahkan, abdikan diri kepada Allah dalam keadaan tulus ikhlas di atas agama yang lurus. Sambil itu juga kita diperintahkan untuk wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kita diperintahkan untuk tunaikan solat, dirikan solat dan bayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang teguh. Ai maksud dia Imam Nawawi sebut apa maksud dinul qayyimah? Al-millatul mustaqimah. Agama yang lurus, jalan yang lurus. Jadi ayat ni akan diulang-ulang selalu. Bab ikhlas ni memang tak ada cerita, memang banyak kali diulang. Ayat ni pun akan selalu ulang. Okay, sampai bila-bila kita akan diberi pesanan, ingat bab niat, bab ikhlas bukan hal kecil. Kerana ialah kayu ukur yang akan kita nampak ke akhirat nanti. Disebabkan kita semua ikhlaslah semua amalan ini diterima. Dan disebabkan hilangnya keikhlasan, sebahagian orang Allah uji dengan hilangnya segala nilai apa yang dia buat. Kerana tak buat kerana Allah. Kerana buat semua benda kerana tujuan-tujuan lain. Rugi. Okay. Rugi lah habis masa sejam. Okay, datang antara maghrib dengan isyak. Tapi dalam fikiran ingat sebab nak benda lain. Sebab nak berdebat dengan orang. Ya, aku ada hujah benda yang aku nak sebut kat Facebook ni. Okay, aku nak cakap orang ni patut Quran ni macam ni. Sebab apa ni aku belajar. Okay, nak bergaduh dengan orang, nak tunjuk pandai dan seumpama ni, niat yang salah. Okay, kita akan nampak Nabi sebutkan perkataan ni. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim fi sahihaini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hadis yang popular kan. Amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu akan dapat ganjaran kelebihan berdasarkan apa dia niat. Kalau dia niatkan nakkan populariti, nakkan ramai pengikut, percaya atau tak Allah bagi. Tapi dia takkan ada apa-apa, dapat apa-apa bahagian. Wa ma fil akhirati min nasib, tak dekat akhirat tak dapat apa-apa. Allah bagi juga apa yang dia nak kat dunia tu. Okey. Tapi sayang ini rugi. Wa hadzal hadis min usulil Islam, dan hadis ni merupakan usul, asas utama yang menjadi tonggak penting. Segala urusan kita berpandu kepada asas ni. Apa saja yang kita buat, niat yang menjadi kayu ukur utama. Jadi yang mengajar ke, yang belajar ke, boleh ke kita nak elak diri kita daripada dua kategori ni? Boleh ke kita nak elak diri kita daripada mengajar? Boleh tak? Tak boleh. Okey, paling tidak yang ada keluarga kena ajar anak, kena ajar isteri. Hatta kalau tak ada keluarga pun, sampai ada adik-beradik, ada orang-orang sekeliling kita yang kita kenal perlukan ilmu, kita kena kongsi. Apatah lagi belajar, memang kerja kita. Okey. Seterusnya, warawaina an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Okey. Dan diriwayatkan kepada kami daripada Ibnu Abbas. Okey, diriwayatkan kepada kami sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, innama yahfadhu rajulu ala qadri niyatihi. Seseorang itu akan dapat pelihara interaksinya dengan Al-Quran, hafalannya berdasarkan kadar niatnya. Maknanya kualiti interaksi dengan Al-Quran, okay, kita boleh rasa masing-masing. Maknanya bila kita semakin ikhlas pada Allah, Allah bantu hafal Quran cepat, bacaan Quran terjaga, bila tadabbur senang faham. Okay, tapi bila kita makin jauh, bila ustaz cakap pasal Quran, tadabbur, pasal kita pun blur, cakap apa ni? Tak faham. Okay, kita boleh muhasabah. Ni mesti kurang ikhlas aku ni.
Tapi nak buat apa bila kurang ikhlas? Usahakan doa, minta pada Allah. Kita ada bincang itu masa bulan Ramadan kan, tips-tips untuk meraih keikhlasan. Suatu antara perkara-perkara yang kita boleh ambil perhatian padanya. Okey. Seterusnya, wa an ghairihi, dan ada sahabat-sahabat lain pula menyebutkan innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Okey. Semua orang-orang ni diberikan ganjaran berdasarkan kadar niat mereka. Okay, ini bertepatan dengan apa yang Nabi sebut tadi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Imam Nawawi sambung menyebutkan warawaina anil Ustaz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu taala qala. Imam Nawawi nukilkan riwayat daripada gurunya Abul Qasim Al-Kushairi, dan dia sebutkan tentang definisi ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu apa? Al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu menunggalkan, menjadikan hak ketaatan, okey, hak ketaatan itu hanya kepada Allah, hanya Allah. Wa huwa yuridu wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah taala. Dia nakkan bila dia melakukan ketaatan, solat, puasa, mengaji, apa saja. Apatah lagi dalam kes ni, yang mengajar dengan yang belajar kan. Maknanya yang mengajar, bila dia mengajar, yang belajar, bila dia belajar, tujuannya at-taqarrub ilallah, nak dekat dengan Allah. Nak dekat dengan Allah. Duna syai'in akhar, tanpa ada niat lain. Tanpa ada niat lain yang utama. Okey? Tanpa ada niat lain yang utama. Mencabar sikit kan, kita nak baca-baca ni, okay, dia ada banyak pesanan-pesanan dan kita nak relatekan dalam kehidupan. Apa maksud syai'in akhar? Apa maksud tujuan-tujuan lain? Min tasannu'i li makhlukin, iaitu buat apa-apa sebabkan nak perhatian daripada orang lain. Au iktisabi mahmadatin indan nasi, atau nak dapat pujian. Bagusnya dia, pandainya dia, hafal, bagus. Ui, banyaknya ulama-ulama yang dia tahu, banyaknya kitab-kitab yang dia tahu. Oh, orang puji. Orang puji. Okay, dia tu ikut ni, dia ikut boleh belajar dengan Syekh sekian, belajar sekian, orang puji. Puji kita bangga kan, seronok mana puji. Tak ada orang tak seronok mana puji. Okey, tak ada orang tak seronok mana puji. Dan bila dijadikan itu sebagai matlamat, maka dia dah lari daripada keikhlasan. Apatah lagi mahabbati madhin minal khalqi, yang tadi dapatkan kedudukan terpuji, yang ni pula memang betul-betul dipuji, sama. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah, atau apa-apa tujuan lain selain mendekatkan diri kepada Allah. Pergi pilih mana-mana tujuan lain selain daripada nakkan Allah, hilangnya ini ikhlas, habis, sia-sia. Okey, tak ada nilai keikhlasan padanya. Wa yasihu in yuqal, dan boleh juga nak disebutkan ikhlas tu apa? Tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqina, membersihkan, menyucikan segala perbuatan kita daripada perhatian makhluk. Mana apa yang kita buat, orang nampak tak nampak, orang tengok tak tengok, kita tak terkesan. Orang tak nampak pun kita buat baik, orang nampak pun kita buat baik. Orang tak nampak pun kita tinggalkan dosa, orang nampak pun kita tinggalkan dosa. Itu keikhlasan. Nampak, orang nampak tak nampak, tak peduli. Kita kadang-kadang biasa, mana bila nampak tu dia ada efek sikit. Bila ada orang nampak tu dia makin ikhlas kan. Elok-elok masa nak solat tadi plan kul huwallahu ahad, tiba-tiba ada orang nampak Al-Baqarah terus. Tahu. Cakap apa? Okay, orang tak nampak tadi rasa nak baca laju je, tiba-tiba ada orang nampak, dia punya alhamdulillah ikut sudais. Makna apa? Maknanya tak ikhlas. Dia terkesan dengan apa yang orang nampak. Bila ada orang nampak, dia lain. Mungkin kalau tak nanti orang cakap macam-macam. Dia itu benda yang orang suka. Dia risau sangat orang cakap macam-macam tu. Risau sangat. Bab agama dia risau orang cakap macam-macam. Jangan risau. Keikhlasan itu apabila kita tak peduli apa orang cakap, selama mana kita buat atas dasar ilmu. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi. Jelas kan setakat ni?
Ke saya kena slow sikit, laju sangat ke apa ke, saya takut slow pun mengantuk juga, laju pun mengantuk juga. Jadi mana satu saya tersepit. Tersepit. Jadi riwayat daripada Huzaifah Al-Mar'ashi, Al-Manawi sebut antara maksud-maksud ikhlas. Kadang susah juga orang-orang tanya ikhlas tu apa? Buat kerana Allah lah. Iyalah, buat kerana Allah macam mana? Jadi ulama-ulama cuba berikan definisi-definisi yang pelbagai. Antara yang Al-Mar'ashi sebut ikhlas tu apa? Istiwa wa af'alil abdi fi dhahiri wal batini. Samanya, nilai perbuatan tu luaran dengan dalaman. Maknanya luaran tu kita buat yang baik, dalam pun kita nakkan kebaikan. Dia beza dengan luaran nampak baik kat dalam sebab nak orang tengok. Takkanlah kita cakap kat orang, aku nak orang semua tengok. Itu kita tak cakap biasa. Kalau nak orang tengok ke, nakkan seseorang tu tengok ke, nakkan wakil rakyat nampak ke, nakkan bos nampak ke, kita tak cakap direct, tapi kita tunjukkanlah elok kat luar. Tunjukkan elok kat luar. Tapi dia kena luar dalam sama. Of course ni cerita pasal baik lah, sebab ikhlas ni bab baik lah. Takkan bab jahat pula, luar mencuri, dalam memang niat ikhlas mencuri. Tak ada. Tak ada istilah ikhlas mencuri. Apa yang jahat tak akan ada nilai ikhlas padanya. Walaupun tak, tapi saya tengah curi ni untuk bagi pada orang miskin. Style apa orang panggil Robin Hood dulu kan. So itu kita tak terima. Agama tak terima melakukan kejahatan walaupun atas niat yang baik. Sebab dia mesti dua kan. Dua perkara, iaitu niat, ikhlas dan bertepatan dengan syariat. Bertepatan dengan syariat. Kat sini banyak pesanan-pesanan. Kita nak kena dengar pesanan ni satu-satu dan ambil hikmah daripadanya. Imam Nawawi nukilkan pula daripada Zunnun. Zunnun Al-Misri, antara nama ulama-ulama salaf yang terkenal. Thalathun min alamatil ikhlas, 3 tanda keikhlasan. Tulis. 3 tanda keikhlasan. Apa tandanya? Yang pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammati. Orang puji ke, orang cela ke, dan orang sama je. Kita tak kesan. Kita tahu kita buat ni baik, kita tengah mengaji, kita duduk dalam LRT kan. So ada orang datang usik. Tak payahlah tunjuk-tunjuk. Tak payahlah tunjuk-tunjuk sangat kat sini ni. Bukan awak seorang je pandai mengaji Quran, kita teruskan mengaji. Ataupun ada orang datang, baguslah awak ni, jadi contoh yang baik, pun kita tak terkesan, kita teruskan. Bukan kita rasa alamak aku rasa macam riak pula, berhenti. Tak, teruskan mengaji. Teruskan mengaji. Percayalah, tu sekali tu je syaitan suruh orang tu puji. Lepas tu tak ada orang puji lah, sebab orang sibuk pergi kerja. Hati, teruskan mengaji. So sebab kita tahu apa yang kita buat adalah kebaikan, dan kita buat bukan sebab orang puji, dan kita juga buat bukan sebab nak bagi sakit hati orang yang tak suka. Tak. Kalau nak jadikan contoh tak ada masalah, tapi kekalkan niat itu kerana Allah. Kekalkan niat itu kerana Allah. Teruskan buat kebaikan. Walaupun sekali kat tengah-tengah terbisik yang cakap kau ni buat ni riak ni. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, teruskan lakukan kebaikan. Kita bukan tengah nak taranum ke dalam hati ke apa, ngaji biasa-biasa je lah kan. Melainkan kalau tiba-tiba orang puji tu, tiba-tiba kita makin sedap punya bacaan kan, tiba-tiba ada orang record pula ke apa semua, masuk TikTok orang ni, viral aku. Yang tu dah tak ikhlas lah. Yang tu dah tak ikhlas dah lah. So tu yang pertama. Kedua, wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali. Dan kita, antara tanda keikhlasan juga apabila kita lupa, maknanya kita lupakan benda baik yang kita dah buat. Ada orang kadang-kadang Allah uji, aku pernah buat baik ni, kau tahu aku pernah bila buat macam ni aku tolong dia apa semua. Tak payah ingat, lupakan je. Pergi ingat balik. Kadang-kadang sebab kita tak perasan, rupanya dia melekat dalam memori tu sebab syaitan yang paksa dia lekat dalam memori. Kau ingat kebaikan ni kau pernah buat. Sebab syaitan tahu kalau kita terus ingat tu habis batal, habis rosak amalan tersebut. Sebab kita dah tak ikhlas lagi dah. Kita asyik terkenang kebaikan-kebaikan yang kita buat pada orang. Sampai satu masa bila orang buat jahat kita balik, kita pergi ungkit balik, aku dah pernah buat baik kat kau sekian. Habis.
Lupakan. Sebab kita nak biar itu antara kita dengan Allah. Orang balas balik dengan tuba ke apa ke, itu urusan orang tu. Sebab tujuan asal kita buat baik dengan orang kerana Allah. Okay, jangan harapkan balasan kebaikan balik. Sebab kita nak harapkan apa yang Allah nak bagi kat kita dah. Jadi lupakan, duk ingat, duk perhati amalan-amalan yang kita dah buat. Okay. Dan ketiga, waqtida'u thawabil a'mali fil akhirati. Harapkan sentiasa bila kita buat kebaikan tersebut, kita mengharapkan ganjarannya hanyalah ganjaran di akhirat. Hanyalah ganjaran di akhirat. Fokusnya ganjaran apa yang Allah akan bagi akhirat. Dapat tak dapat apa-apa kat dunia tak kisah. Susah sebab kita ni teringin kan. Apatah lagi Allah uji bukan semua orang ada penghasilan dalam banyak. Ada orang yang bisnes ke apa. Ada orang yang agama tu saja yang dia ada. Okay, dan dia mengajar dan dia apa semua, dan Allah jadikan sumber rezeki dia melalui agama. Jadi ujian dia berat. Ujian dia lebih berat berbanding orang lain yang ada penghasilan yang lain. Okay. Menyebabkan apa? Menyebabkan perkara-perkara ni perlu diberi perhatian. Okay. Dan diharapkan ganjaran yang utama yang aku nak adalah apa yang Allah tawarkan. Okay. Semoga Allah kurniakan keikhlasan pada kita. Wa anil Fudail bin Iyad rahimahullah. Nama Fudail bin Iyad popular, tabi'in. Tarkul amali li ajli nasi riya'un. Tinggalkan amal sebab orang riak. Kita faham selama ni kalau riak ni maknanya orang nak tengok kan. Tapi pasal memang bukan orang tengok pun. Cuma bila orang tengok tu, lepas tu kita rasa orang tengok ni serba salah, lepas tu kita tinggalkan. Jadi hakikatnya kita tinggalkan disebabkan orang. Kita bukan tinggalkan disebabkan Allah. Maknanya tinggalkan, biasa kita tinggalkan ni sepatutnya kita tinggalkan perkara buruk kan. Ini kita tinggalkan beramal disebabkan orang nampak, orang apa semua, itu riak. Sebab orang akan puji pula kita, cakap baguslah dia ni. Maknanya dia tak nak tunjuk-tunjuk, dia tinggalkan. Ni halus lah. Ni halus. Sebab kalau yang part yang normal kita tahu, memang normal adalah buat sebab nak orang tengok. Okay. Tapi dalam masa yang sama, belitan iblis datang, dia tinggalkan kebaikan sebab orang tengok. Pun riak juga. Okay. Faham kan? Nampak kan beza dia kan? Halus beza dia. Tapi dua-dua pun boleh jadi riak. Habis tu macam mana? Buat terus sampai hilang. Macam kita sebut tadi, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, teruskan buat baik. Okay, sampai kita dah tak rasa orang nampak, orang tak nampak ke, aku buat ni sebab Allah, tak ada sebab lain. Okay. Seterusnya Fudail bin Iyad sebut wal amalu li ajlin nasi syirkun. Dua-dua syirik pun sebenarnya. Riak pun syirik kecil juga. Tapi dia bagi tahu bila beramal kerana orang, tujuannya orang, syirik. Wal ikhlasu ay yu'afiyakallahu ta'ala minhuma. Dan ikhlas itu apabila Allah selamatkan kita daripada dua-dua. Sedar ayat dia. Dia bagi tahu bukan ikhlas tu kita yang selamatkan diri daripada dua-dua. Bila Allah selamatkan kita daripada dua-dua. Maknanya apa? Kena doa. Minta pada Allah, ya Allah selamatkan aku daripada riak, selamatkan aku daripada syirik, selamatkan aku daripada buat atau tinggalkan apa-apa dengan tujuan orang. Biarlah kita buat sebab Allah, biarlah kita tinggalkan kerana Allah. Okey, jelas? Boleh kan saya tanya-tanya jelas ke apa? Tak ada short ni cakap-cakap sorang-sorang macam ustaz-ustaz lain. Okey. Ustaz-ustaz kat tempat lain lah. Ustaz-ustaz sini okey kan. Wa an Sahl at-Tustari. Sahlun at-Tustari. Okey, nama orang Sahal. So dia cakap nazar al-Akyasu fi tafsir al-ikhlas. Nazar al-Akyasu fi tafsir al-ikhlas. Ada orang-orang yang cerdik pandai. Akyas daripada kais. Al-kayyisu Nabi sebut mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdik, jamak dia akyas. Okey, yang bagi nama anak bagi nama kayyis. Kayyis. Kalau ada ramai anak kayyis semua jadi akyas belaka. Okey, jangan seorang je bagi akyas terus.
Orang-orang cerdik pandai bila melihat tentang apa maksud tafsiran ikhlas. Okey, bila diorang kaji ikhlas ni sebenarnya apa, falam yajidu ghaira hadha, diorang tak nampak jawapan lain kecuali ni. Apa dia? An takuna harakatu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu. Apabila segala gerakannya, segala diamnya, maknanya dia bergerak ke, dia diam ke, fi sirrihi, tersembunyi seorang-seorang, wa alaniyatihi, nampak zahir di depan orang, semuanya lillahi ta'ala, kerana Allah. Okay? Hatta dia diam pun tak buat apa-apa kerana Allah. Makna apa? Dia diam daripada melakukan maksiat, dia diam daripada melakukan dosa. Okay, dia memilih untuk mendiamkan diri daripada terlibat dalam perkara yang tak jelas, yang tak memberi manfaat kepada dia. Okay, itu pun dilakukan kerana Allah. La yumazijuhu syai'un, tak ada apa-apa yang bercampur, okay, dalam niat dia tersebut. La nafsun, bukan kerana nafsu, bukan kerana dirinya sendiri, bukan juga wala hawan, bukan kerana ikut hawa nafsu, wala dunia, bukan juga kerana dunia. Tak ada sebab-sebab lain, tak ada sebab-sebab lain, hanya kerana Allah. Wa anis sari rahimahullahu ta'ala, as-sari nama orang atau gelaran laqab dia, dia bagi tahu la ta'amal linnasi syai'a, jangan buat apa-apa kerana orang, jangan buat apa-apa pun kerana orang, kerana makhluk. Wala tatruk lahum syai'an, jangan tinggalkan apa-apa pun kerana dia orang juga. Wala tu'ti lahum syai'an, jangan bagi apa-apa kat dia orang juga. Jangan bagi apa-apa kebaikan apa semua. Sampai kan ada orang, tak tahu datang dari mana idea, tapi saya ingat masa kecil-kecil lagi, kau nak pahala tak? Macam mana kita boleh bagi orang pahala? Macam pasal kita tak nak buat kebaikan tu, tapi macam faham, dia pass kat orang lain. Oh, boleh pass macam tu Ingat ATM je boleh apa ni, bank online, banking online, pahala-pahala boleh pass. Kau nak pahala tak? Buang sampah tu, amboi. Wala tu'ti lahum syai'an, jangan bagi kat orang. Peluang untuk dapat pahala tu kita yang rebut. Kita ada lebih ekstra, kita boleh bagi-bagi kat orang. Duit memanglah boleh sedekah pahala. Ada kes-kes yang kita namakan sedekah kalau dia cut and paste. Bukan, copy and paste. Maknanya apa? Maknanya kita buat, maknanya kita doakan kebaikan itu, kita buat kebaikan tersebut dan kita doakan kebaikan tu dapat kat orang tu, maknanya pahala kita tetap ada. Pahala kat dia sebagai saham. Maknanya bukan pahala kita hilang. Okey. Tapi kalau sampai dia hilang, maknanya pas kat orang tu, yang kita confident kita ada banyak sangat ni, macam mana datang daripada mana ni? Kita ada extra, maknanya bila kita sedekah biasa, sebabkan ada lah kan, boleh lah bagi yang kita tahu nanti kita dapat lagi gaji dan seumpamanya. Okay? Tapi yang dalam keadaan pahala ni, extra datang mana? Okay? Jadi macam tu juga, sebab tu dia beritahu wala tu'ti lahum syai'an, jangan pergi bagi apa-apa kebaikan tu pada orang. Wala tu'ti lahum syai'an. Lagi dia sambung lagi menyebut wala takshif lahum syai'an, dan jangan dedahkan apa-apa kepada mereka. Okey, jangan dedahkan apa-apa untuk mereka. Jangan bagi, kat sini jangan bagi kerana mereka, jangan dedahkan apa-apa kerana mereka. Semuanya hanya kerana Allah. Okey, kalau duk ulang-ulang baca benda-benda rasa macam first time dengar apa tu ikhlas. Ulang-ulang bincang macam ni, macam kita seolah-olah macam kita tak pernah dengar apa ikhlas tu apa. Okay, borak-borak dengan orang ikhlas tu apa, buat kerana Allah lah, itu je. Baca ulama-ulama sebut, subhanallah. Al-Kushairi sebut aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniya, paling kurang keikhlasan tu apa, ketulusan itu apa, kejujuran itu apa, bila yang tersembunyi dengan yang zahir sama. Apa yang kita sembunyikan kat dalam dengan apa yang kita zahir sama. Maknanya yang ni baik, yang dalam pun baik. Itu keikhlasan. Wa anil Harithil Muhasibi rahimahullahu ta'ala, as-sadiqu huwa alladhi la yubali, orang yang tulus dan jujur itu adalah orang yang tak peduli. Tak peduli apa?
law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Dia tak kisah bila orang dah tak pandang dia, semua orang, kedudukan dia, kehormatan dia, orang duk pandang dia selama ni hilang. Dia tak kisah. Orang dah tak pandang dia, tak kisah, demi eloknya hati dia. Sebab orang pandang ni sebab dia hebat ke apa semua, puji apa semua. Bila dia buat sesuatu yang betul yang orang tak suka, dan dia buat itu kerana menjaga keikhlasan ketulusan hatinya. Okay, kadang-kadang contoh barangkali ada satu keadaan ke apa, orang-orang yang sekeliling semua timbulkan isu dan orang semua gunakan kata-kata kasar apa semua, dan orang rasa biasa. Sebab apa ni untuk dakwah apa semua. Tiba-tiba ada yang tegur, ada yang rasa dalam hati cakap tak betul ni, tak betul. Dia pun tegur, dia pun sebutkan yang patutnya kita kena jaga perkataan kita apa semua. Tiba-tiba orang tak suka, dan dia nak kekal kerana dia dengan niat yang ikhlas memberikan pesanan itu atas dasar nasihat bahawa hakikat kita sama manusia adalah ikhwah, la yakhdhuruhu. Kita tak hina orang, wala ya'ibu wala yahsudu. Kita tak aibkan orang, dan dijaga keikhlasan dia dalam keadaan orang dah tak pandang dia dah. Itu keikhlasan. Wala yuhibbu tila'an nasi ala mathaqilid dharri min husni amali. Okey, dan dia tak suka, okey, dia tak suka walaupun sehalus kebaikan apa pun orang duk pandang-pandang. Walaupun sehalus zarah kebaikan pun dia tak suka orang duk pandang-pandang. Kalau boleh dia dapat sorokkan apa-apa kebaikan tu, orang tak nampak dia tak kisah. Terbalik kan, orang suka kan. Taklah salah, ada keadaan-keadaan memang tu perlu tunjuk, orang tak ada contoh kan. Tapi dalam banyak keadaan kita usahakan ini tersembunyi, hanya Allah je tahu, dan inilah lebih dekat kepada keikhlasan. Wala yakrahu ittila'an nasi ala sayyi'in min amali, dan dia tak risau, dia tak benci kalau orang nampak buruk dia. Kita buat buruk, kita nak sorok kan, mana ada kita tunjuk orang. Of course lah kita pun usaha, aib tu kita usahalah sembunyi. Tapi kalau orang nampak, orang perasan buruk kita rasa benci ke? Tak. Menyebabkan apa? Menyebabkan kita tambah rendah diri. Orang tahu aku ni baran, orang tahu aku ni kadang-kadang terlewat solat. Kita pun rasa malu, kita pun jaga kata-kata kita pun jaga akhlak kita, adab kita. Sebab kita tahu kita ada kekurangan, dan kita tak marah, kita tak benci orang-orang dalam keadaan tahu keburukan-keburukan kita. Okay, sebab kita tak boleh nak tutup. Lebih pelik lah apabila ada aib apa semua, kita marah pula orang tahu aib kita. Kau ingat kau sempurna ke? Tiba-tiba macam tak suka orang, nak sembunyikan aib sampai bila? Apatah lagi perkara-perkara yang terzahir kan, mana terlalai solat ke apa semua tu kan, orang nampak masjid tak nampak tahulah. Okay. Cuma kita tak adalah pergi kutuk lebih-lebih ke apa ke, tapi dia kekurangan dan orang tahu, kita tak rasa apa. Sebab kita dapat satu sumber untuk meletakkan diri kita pada kedudukan yang sebenar. Tak ada alasan untuk kita meninggi diri dan angkuh. Okey. Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu az-ziyadata indahum. Dan sebab kalau dia benci orang nampak apa-apa keburukan pada amalannya, itu bukti, okey, itu bukti bahawa dia nak orang suka, orang tambah suka dengan dia. Okey, dia nak orang tambah puji dia. Sebab bila tak nampak kurang, mana apa, orang akan puja. Okey, aku dah ustaz ni, semua ilmu dia tahu. Oh, orang puji. Cuba kalau ada satu kesalahan yang muncul. Okay, orang akan besar-besar kan? Besar memang tak nampak apa dah, tapi tu sebenarnya tu baik untuk dia. Okay, dia boleh fokus. Okay, dia tak rasa lagi apa-apa yang orang puji apa semua tu membuatkan dia nampak rasa bagus dan seumpamanya. Lagi baik keadaan macam tu, dia dapat improve diri dia sebab ada kelemahan-kelemahan dan seumpamanya. Sebab tu bila dia tambah nak orang puji, walaysa hadza min akhlaqis siddiqin, yang ni
bukan akhlak orang-orang yang jujur dan tulus. Wa an ghairihi, dan ulama-ulama lain sebut pula, idza talabtallaha ta'ala bisidqi, bila kau cari Allah dengan tulus dan jujur, a'ataka mir'atan, Allah akan bagi kepada engkau cermin, tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah, yang mana kita boleh nampak pada cermin itu segala keajaiban, hikmah, nikmat dunia dan akhirat. Disebabkan kita tulus ikhlas kepada Allah, Allah bukakan hikmah, nampak yang ini sepatutnya macam ni, yang inilah kelazatan yang kita cari. Hanya kerana kita lakukan semua ni kerana Allah. Saya baca ni tahu, bukan maksud saya faham semua benda ni, saya reti nak buat semua benda ni, saya pun tak jamin. Tapi saya bagi apa yang kita cuba dampakkan paling tak sekarang ni, dapat merasakan betapa pentingnya keikhlasan dan betapa ia usaha yang perlu berterusan. Dan ini bukan tajuk yang remeh. 100,000 kali, berpuluh ribu kali diulang sekalipun, kita tak belajar benda lain, kita tahu asas yang fardu, kita maintain dan kita berusaha fokus pada ni, kita tak akan menyesal. Tak tahu isu apa-apa kat Facebook pun tak mati. Serius. Betapa ramai orang kat luar ni tak tahu pun benda-benda yang kita kecoh-kecohkan, gaduh-gaduh ke apa semua, ramai yang tak tahu. Tapi hidupnya dengan amal, hidupnya dengan ikhlas, sampai ke akhirat Allah terima, masuk syurga macam tu je. Cakap, kau tak tahu kau ada isu ni. Ketinggalan lah kau ni. Allah tak nilai hidup ni dengan isu. Isu yang sebenar antara kita dengan Allah adalah isi hati kita. Lagi penting kita nilai isu hati kita dengan Tuhan ni. Betul ke Allah ada dalam hati kita atau tak? Wa aqawilus salafi fi hadha kathiratun. Pesanan para salaf dalam bab adab guru dan anak murid tentang keikhlasan sangat banyak. Asyarna ila hadhil ahrufi minha, dan kita sebutkan sebahagian daripadanya, tanbihan alal matlub, untuk bagi peringatan tentang apa objektif sebenar. Waqad dzakartu jumalan min dhalika ma'a syarhiha fi awwal syarhil muhadzab, ni yang saya sebut tadi. Dan aku sebutkan banyak lagi dengan penjelasan tambahan-tambahan lagi di awal kitab Al-Majmu', Syarah Muhadzab. Mana-mana ustaz ada kenal apa semua, ustaz tolong kami nak baca pula mukaddimah Al-Majmu', ada adab penuntut ilmu apa semua, minta. Itu kelas lain pula. Dan kita akan dapat banyak lagi pesanan-pesanan Imam Nawawi. Imam Nawawi satu baru seorang kan. Bayangkan ulama-ulama lain. Lepas ni tidak kita berjalan dahulu, nak kejar semua benda, terlepas banyak benda. Wa dhamamtu ilaiha min adabil muallimi wal muta'allim, aku rangkumkan padanya adab guru, adab pelajar, wal faqih wal mutafaqqih, adab orang yang faqih, fuqaha, dan orang yang nak faqih, ma la yastaghni anhu talibu ilmin, yang mana penuntut ilmu sentiasa perlu kepadanya. Wallahu a'lam. Seterusnya, apa dah jam? 8.37. Seterusnya, Imam Nawawi berbincangkan tentang bagaimana kita jauhkan, kita tepis matlamat-matlamat duniawi. Matlamat-matlamat duniawi. Kadang senang kita sebut ni semua dunia. Borak-borak apa semua, cakap ini semua dunia. Sabar dulu. Cakap ni semua dunia lah telan juga kan. Fil i'radi an a'radi dunia, maknanya jangan jadikan dunia itulah matlamat utama, yang itu yang paling lekat dan jadi pujaan dalam hati. Semua benda berkaitan dengan dunia ni kan. Nampak kereta-kereta baru ke apa semua keluar, yang elektrik, yang apa semua, yang pasal dah yang kat Facebook tu memang kereta je belaka kan. Kat phone dia tampal apa semua, share orang, kereta ni horsepower dia banyak ni newton meter torque dia apa semua. Dia punya ayat dia kita pun dah tak tahu, fizik semua dia hafal kot. Dia tahu makna apa, makna dia memang itu, memang dia tu. Cerita potong sikit je dia boleh compare ke X50, X60. Dia punya compare tu size dia besar-besar.
Nampak kantoi sikit lah kan macam. Adalah ikut-ikut juga kadang-kadang, walaupun kita tengok je lah mampu kan. Tapi sebahagian tu memang dia mendalam, dia tenggelam dalam isu tu. Okay, kalau dia pasal rumah, dia tenggelam dalam benda tu. Kalau dia pasal pelaburan ke, dia tenggelam betul-betul. Apa-apa jadi tu macam hancur hidup dia, tak ada harapan. Macam baru-baru ni maknanya budak-budak dapat result SPM. Ada yang bila dia dapat tu tak seperti mana yang dia harapkan, dia rasa macam hidup dia hancur. Rasa macam tak ada harapan apa-apa lagi dah. Cara respon mak ayah, cara respon orang sekeliling, macam kau tak guna hidup lagi dah. Innalillah. Sejak bila pula keputusan SPM jadi kayu ukur segala-galanya? Punyalah ramai orang yang tak dapat apa-apa lah jadi macam-macam. Ada yang tak pernah ambil SPM pun elok je hidup je. Tiba-tiba ada yang letakkan kayu ukur SPM tu lah. Ini kena SPM, kena A. Sedih. Ada yang anggap sebabkan A tu lah baru namanya ada usaha dan rajin. Ada yang trial asyik fail, tiba-tiba masa SPM dapat C. Bukankah itu peningkatan? Tak ada usaha tu namanya. Sayang. Mati harapan orang-orang macam ni disebabkan gaya fikir semua orang menganggap A itulah usaha. Tak dapat, sia-sia. Rosak. Ini a'radud dunia, ini matlamat duniawi. Tanpa kita katakan memang tak salah, itulah antara faktor motivasi supaya ada benda yang perlu dicapai dan kita pergi pada peringkat seterusnya. Tapi kalau diletakkan sebagai matlamat utama bila tak dapat habis semua, rosak. Janganlah itu yang kita tanam pada anak-anak kita pada generasi seterusnya. Sampai kan bila dia orang bincang sama dia orang tu cakap tak dapat apa-apa, habislah kita. Kenapa? Yelah kalau tak dapat A apa semua tak boleh sama, tak dapat kerja elok, tak dapat duit. Sama ni memang fikir nak dapat duit. Siapa yang tanam kat dia ni isu duit ni? Ada yang memang sebut dah terus macam tu. Dan itu yang dia nampak sekeliling dia. Orang yang apa yang orang risau adalah duit. Apa yang risau pada duit. Bila sama belajar pun fikir duit. Nanti mak ayah aku tak mampu tampung, aku nak cari duit. Belajar pun jadi ilmu tu semua yang dia dapat tu dia dah jadi belah bahagia. Tak ada yang betul-betul ori dapat duit tu hanya kerana Allah. Dapat ilmu, kan dapat duit. Ilmu tu hanya kerana Allah. Sebab tengah belajar pun dia risau duit juga. Belajarlah, fokuslah belajar. Ni awal-awal lagi masa tengah belajar, orang-orang yang fikir waktu kau tak nak ke sambil belajar ni boleh hantar mak ayah pergi umrah? Sudah. Itu ni. Saya kat siapa ni, geng-geng mana skamer-skamer datang pergi bagi idea budak-budak ni kena fikir duit tu daripada awal lagi. Tak kisahlah nama lah apa-apa sekalipun, rosak. Kita tak dapat nak didik semua orang sekarang ni tentang nilai keikhlasan sebab semua orang ditakutkan, dimomokkan dengan tak ada ni, tak dapat ni, tak dapat ni, tak dapat ni, tak dapat ni, hancur. Kau tak ada apa-apa nilai dalam hidup. Rosak. Punya Allah gunakan kekayaan dengan ilmu, kekayaan dengan tauhid, kekayaan dengan apa yang Allah nak tawarkan pada akhirat. Macam ada sebagai orang kena kecam bila sama belajar agama. Kau belajar agama kau nak apa-apa? Kau nak makan apa nanti? Nak tunggu habis kuliah orang jamu makan baru dapat makan? Patah balik, nak kena ulang balik apa definisi ikhlas. Apa yang sebenarnya kita nak cari? Apa yang sebenarnya kita nak bagi tahu pada generasi-generasi seterusnya? Semua kena kerja, kena dapatkan ni, kena dapat ni. Apa nak pergi mana sebenarnya? Bila Allah tarik semua benda, kita rasa apa je? Sayang. Sebab tu lah nampak ni Manawi sebut wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila aradin min a'radid dunya. Orang yang mengajar, orang yang belajar ni, isu ni sekarang ni semua ni berkait dengan agama ni. Malah jadikan agama ni dengan tujuan-tujuan yang lain. Dia tak jadikan usaha dia berkait Al-Quran ini, tak kisah mengajar atau belajar, untuk menyampaikan dia kepada matlamat duniawi, sama ada malin harta, au riyasatin kuasa.
au wajahatin, image, popularity, au irtifa'in ala aqrani. Dia nak semua ni supaya apa? Supaya dia nampak lebih hebat daripada saingan-saingannya. Oh, bab saing ni, okay, orang bisnes kan, contoh dia kata, dia punya bisnes mungkin laju, tiba-tiba kita dapat untung lagi banyak. Rasa hebat. Diorang punya pusat tahfiz dah banyak, tiba-tiba kita punya lagi banyak, lagi popular masuk kita punya follower sikit apa semua banyak, lepas tu tiba-tiba follow kita lagi banyak. Oh, terasa, subhanallah. Sekejap lah, dengan benda-benda yang simple macam tu saja menyebabkan kita rasa macam kita lagi bagus. Atau apa lagi, sana'in indan nas, nak dapatkan pujian, pengiktirafan. Aw sarfi wujuhin nasi ilaihi, ataupun tujuan belajar apa semua supaya orang nak pandang, cakap, dia tu lah, tu ustaz tu, dia bagus lah, dia punya suara sedap, dia mengaji bagus, dia punya ilmu hebat apa semua. Banyak benda-benda yang boleh menarik pandangan orang. Au nahwi dzalika, dan sebagainya. Wala yashinul mukri'u iqra'ahu bitama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alaihi sawa'un kana rifqu malan. Tapi tidaklah dicela, taklah satu yang merosakkan kehormatan bila orang yang mengajar, mengharapkan sedikit ihsan yang dia dapat daripada orang-orang yang belajar. Maknanya apa? Macam upah tuition lah. Maknanya dia, of course lah, kena ada harap juga sikit kan. Tak ada, saya tak kisah, tak dapat, tak apa. Ya Allah, jauh kot naik kereta, minyak ke apa semua tu, dah lapar-lapar balik kerja terus pergi apa. Maknanya ada keinginan tu normal. Adakah itu tak ikhlas? Tak. Imam Nawawi highlight, tak ada masalah. Sawa'un kana rifqu malan aw khidmatan, tak kisahlah ihsan yang dia dapat tu orang bagi duit ataupun orang tolong dia, orang bagi khidmat pada dia, wa in qalla, walaupun sedikit. Walau kana ala suratil hadiyati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Dan kalau ia dalam bentuk hadiah, yang mana kalau dia tak ajar, dia tak dapat, maka itu luar daripada keikhlasan. Maknanya apa? Maknanya seorang cakap, ini hadiah-hadiah ni kalau aku tak ajar, tak bagi. So dia dah dalam bentuk seolah-olah rasuah. Sebab tu Allah sebutkan, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nakkan ganjaran-ganjaran dunia, part ni penting, seolah macam Allah nak uji. Dia nakkan dunia, nu'tihi minha, akan bagi. Tapi kan bagi sebahagian kecil je, minha, sebahagian kecil je. Yang part yang orang tak nampak, yang seterusnya, dan Allah uji lagi, wa malahu fil akhirati min nasibin, dan ke akhirat dia tak dapat apa. Adapun wa qala ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Adapun siapa yang nakkan ajilah, siapa yang nakkan ganjaran-ganjaran yang cepat, orang puji yang cepat ni makna kat dunia, kami cepatkan untuk dia. Nak sangat bagi, nak bangun besar, bagi dapat. Dia usaha dah sungguh-sungguh, memang dia usaha sungguh-sungguh, dapat Allah bagi. Nak kan, sebab dia nak betul. Dia nak sungguh benda-benda yang kat dunia orang nampak seronok, nampak agah, nampak hebat. Kalau dia ikhlas, tak ada cerita, tak ada masalah. Maknanya puan ni, itu matlamat dia. Nakkan benda-benda yang agah tersebut, ajjalna lahu, kami bagi cepat, kami bagi dekat dunia. Apa yang diorang nak, liman nuri, dan pada siapa-siapa yang nak. Bukan semua dapat pun, itu pun Allah bagi. Tapi ke akhirat dia orang tak dapat apa. Imam Nawawi sambung dengan menyebutkan riwayat daripada Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah.
siapa yang mencari ilmu, pelajari ilmu yang sepatutnya dibuat kerana Allah, ilmu-ilmu yang sebenarnya hanya kerana Allah, yang sepatutnya ikhlas kerana Allah, tapi dia buat macam mana? La yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, tapi dia belajar hanya kerana nak dapatkan matlamat-matlamat duniawi. Lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah, dia tak akan dapat bau syurga pun hari kiamat. Dia tak dapat cium, apatah lagi tengok, apatah lagi masuk. Bau pun tak dapat hidup. Hanya semata-mata masa kat dunia, aku nak belajar agama ni sebab apa? Oh, nanti aku dapat jadi pegawai kat bank, jadi pegawai syariah ni masyuk. Masyuk. Okey, dapat endorse ni, dapat buat syariah compliant ni, apa semacam, masyuk. Bila dia letakkan tujuan dia cari ilmu tadi tu tujuan Allah uji benda macam ni kan. Awal lagi dia dimumukkan kan. Yang jadi mangsa kadang budak-budak yang baru habis sekolah apa semua, SPM apa semua. Okey, sebab dah orang sekeliling cakap isu dia duit. Okey, kalau nak sama belajar agama, ada bidang ni boleh buat duit. Innalillah. Awal lagi duit dulu. Tak ada apa-apa yang bahagian daripada akhirat ini akan nampak. Dia tak bau syurga pun dia tak akan bau. Hadis ini riwayat Abu Daud. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-ilma, siapa yang cari ilmu, liyumariya bihi sufaha, untuk bergaduh orang bodoh. Ini ada orang-orang yang kita tahu, dia orang tak tahu apa ni, tapi kita saja layan juga, nak tunjuk kita tahu. Kadang-kadang baca kat komen-komen kat Twitter apa semua, dia ni tak tahu ni, tak baca kitab Tibian ni dengan Syarif. Dia tak baca kitab, rasa dia layan juga. Rasa dia tunjuk dia reti, dia pandai, aku dah pernah baca kitab ni, aku dah pernah belajar. Au yukathira bihil ulama, ataupun dia tuntut ilmu tu sebab nak nampak dia selalu bersama dengan para ulama. Ya, ada orang dia bangga kalau dapat lepak dengan ustaz-ustaz kerja dia. Dia tak pernah belajar kitab apa pun, tapi dia lepak dengan ustaz kerja dia. Kat mamak apa, ada. Allah uji sebagian orang, kalau dia khidmat ke apa, okey lah, tak ada masalah. Maknanya masa belajar ke ilmu ke, dia ambil ilmu, tapi dia memang kerja dia lepak. Maknanya dalam gambar dia muka dia ada. Allah uji. Liyukathira bihil ulama au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, ataupun dia tutup ilmu supaya orang pandang, bila lalu je kan orang nampak. Tu yang nampak viral yang belajar kitab sekian-sekian. Tujuan dia tutup ilmu untuk itu. Falyatabawa maq'adahu minan nas, siaplah tempat duduk dalam neraka. Kita selalu dengar falyatabawa ni siapa yang dusta atas nama Nabi kan. Dia sebut siapa yang tutup ilmu untuk tujuan-tujuan ni, siap tempat duduk dalam neraka. Jangan terbalik pula, tiba-tiba macam tu aku tak tutup ilmu lah, macam susah. Tak ikhlas lah, kena ikhlas tu je. Tutup ilmu kena, dan masa sama kena usaha untuk ikhlas. Jangan jadikan apa-apa tujuan-tujuan lain yang nampak gah, nampak hebat, yang orang suka. Okay. Syaitan ni pandai. Ada part-part yang halus-halus ni yang dia tarik-tarik kita, tapi kita rasa masih beragama lagi, kita buat benda-benda tu, tapi tak perasan dalam tu dah jadi syaitan. Dan kita ambil lagi, saya rasa cukup kot setakat tu. Okay, kalau tak nanti takut terbakar habis. Tidur nak mana bertiga. Okay, kita pun balik lagi fikir macam-macam apa semua yang kita nak. Maknanya dalam keadaan kita pulang, kita belajar lagi benda-benda lain, lepas tu kita terus doa minta pada Allah, ya Allah kurniakan aku ikhlas. Aku tak nak jadi macam orang-orang yang kau bagi ancaman. Aku nak bau cium, nak cium bau syurga. Okay, duduk seorang-seorang kat mana-mana menangis dah seorang-seorang, tak kisah, jadi ikhlas. Okay, dan tak kisah, tak ingat orang ingat, kena orang nampak kita, tak nampak kita, tak ada, tak ni.
Ada pun nak tanya ke? Ya, kau dua dah tangan terus. Ikhlas guru yang mengajar tu. Kalau ada guru dia mengajar dia tak ikhlas lah, dan dia kata secara nyata dia tak ikhlas. Ush. Betul kita belajar. Allahualam, saya tak dapat nak gambaran macam mana ada orang yang bila mengajar tu dia cakap awal dia tak ikhlas. Dia beritahu dia tak ikhlas. Okay. Saya tak dapat nampak gambaran tersebut, tapi kalau kita pun jadi rasa ragu-ragu dan apa yang dia cakap tu kita tak dapat manfaat dan seumpamanya, mungkinlah kita boleh cari pilihan-pilihan yang lain. Tapi setakat pengalaman saya tak pernah lah berhadapan dengan keadaan macam tu. Okay. Dia memang pelik lah kan, macam ya betik. Depan-depan tiba-tiba cakap saya mengajar ni pun tak ikhlas, kena paksa je. Mungkin pakai paksa mengajar dalam kelas, contoh dah mungkin cikgu-cikgu sekolah ke apa, sebab stres sangat mengajar budak-budak macam ni. Aku mengajar ni bukan ikhlas sangat korang pun. Okay, kita doakan, maknanya kita bukan isu dalam masa yang sama, maknanya kita doakan Allah bagi hidayah pada dia, bagi petunjuk pada dia. Okay, dan mungkin dia sebab marah ke sebab apa ni, mungkin nanti dia akan menyesal apa semua. Pertama, kata-kata macam tu bukan kata-kata yang elok untuk kita sebut lah. Hatta untuk diri kita sendiri pun kan. Takkan cakap dengan anak kita, dengan bini kita cakap aku tak ikhlas aku jaga korang selama ni. Ush. Tu. Okay. Allahualam, itu mungkin yang saya boleh respon. Soalan Ustaz, yang kata tadi ikhlas kerana Allah tu kan, dia dalam kata kerana Allah tu sebab dia untuk reda Allah ke macam mana? Oh. Kita kata maksudnya bukan kata kadang Nabi kata kau buat sekian-sekian kau dapat ganjaran. Tapi sebenarnya kita buat tak dapat ganjaran kat akhirat. Macam kata siapa yang belajar Quran dan mengajar Quran, Allah bagi ganjaran sekian-sekian. Ataupun macam setengah manusia, dia belajar sesuatu ilmu, contohnya dia nak jadi doktor, tapi bukan sebab Allah, tapi niat dia nak bantu orang. Dulu kakak saya kena kanser, saya nak tolong orang, tapi dari segi bahasa dia bukan kerana Allah, bantu orang, tapi ikhlas. tapi macam mana niat dia baik, tapi bukan kerana Allah. Okey, betul. So mungkin nanti kalau saya akan respon ringkas, tapi masa sesi yang pertama kedua kita ada sentuh. Okay, hatta dalam masa sesi yang bulan Ramadan pun kita ada sentuh isu-isu macam ni. Sebab pertama kita sepakat tak ada orang yang bercanggah dalam bab ni. Kita cakap ikhlas adalah kerana Allah. Jadi dia bukan ikhlas dalam bahasa Melayu. Ikhlas dalam bahasa Melayu buat tanpa harap ganjaran. Jadi buat tanpa harap ganjaran ni, ikhlas ni boleh pakai untuk kita, boleh pakai untuk non-Muslim. Kan? Kita boleh cakap kalau ada Cina tiba-tiba datang kat sini nampak kita langgar ke, dia tolong apa semua, ikhlas tak? Kita kata ikhlas dia. Tapi kita boleh kata Allah terima amalan dia? Tak. Jadi mesti ada syarat kerana Allah. Maknanya apa? Bila buat hanya kerana Allah, maknanya itu sahaja yang ikhlas. Amalan tu diterima lah. Baru terima. Okey. Maknanya kalau kita buat tu sebab maknanya buat tu semata-mata sebab nak tolong orang, tapi tak terlintas dalam soal Allah, macam mana Allah nak terima? Sebab tu kita sentiasa digalakkan untuk selalu ingat Allah. Selalu ingat Allah. Okay, makna banyak akan mengingat Allah. Banyak ayat Quran, wadhkurullaha kathiran. Ingatlah Allah selalu. Sebab tu ada banyak sangat zikir kecil-kecil je. Nak naik kereta zikir, masuk tandas zikir, makan zikir, apa semua. Tujuan apa? Ingat Allah. Okay. Memang betul kita ada masalah juga. Maknanya kita tak selalu ingat Allah, tapi kita latih. Dan kedua, maknanya dalam keadaan Allah yang bagi ganjaran syurga, pahala siapa yang bagi? Allah bagi. Okay, dinaikkan darjah, dipadamkan dosa, Allah bagi. Dan itu tak bercanggah dengan keikhlasan. Sebab Allah yang tawarkan, tak ada orang lain yang boleh tawarkan benda tu. Jadi sebab Allah tahu kita sukakan ganjaran. Kalau tak, Allah tak payah sebut semua benda ni, buatlah kerana Allah. Bayangkan dalam Quran tak ada cerita pasal syurga, tak ada cerita pasal pahala, tak ada cerita pasal apa ni, dosa dihapuskan apa semua. Agak kita semangat nak buat apa-apa. Tak, ada kurang sikit. Macam cakap macam tu, macam lagi struggle lebih lah buat hanya kerana Allah. Tapi memang betul makam yang tertinggi dalam keikhlasan
walaupun tanpa mengharapkan ganjaran tersebut, buat hanya kerana Allah. Nakkan Allah redha kita, nak Allah berkat kita, nak Allah berikan rahmatnya kepada kita. Semua tu dalam rangkuman keikhlasan. Pusinglah kok mana pun, bahagian mana daripada apa yang Allah bagikan, itu adalah keikhlasan. Sebab tu kita baca tadi definisi ikhlas tu banyak ulama-ulama sebut. Sebab tak mana pun dia kembali pada Allah. Semoga Allah kurniakan kita kekuatan untuk teguh di atas jalan ni. Untuk Allah kurniakan sentiasa keikhlasan kita dalam apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan. Allah ampuni dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, saya sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih di atas kesudian semua hadir dan berikan respon dan soalan. Kita insya-Allah jumpa 2 minggu lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.